Selamat pagi, kita jumpa lagi untuk bab 3 persamaan terbitan biasa peringkat pertama. Okey, dalam bab ini kita ada 2 subtopik. So hari ini kita akan belajar subtopik pertama iaitu kaedah pemisahan pemboleh ubah. Okey, maksudnya kita kena pisahkan something. Okey, apa yang kita nak pisahkan adalah dalam soalan ini akan ada 2 fungsi. Satu adalah fungsi y, lagi satu adalah fungsi x. So kita kena pisahkan antara fungsi y dengan fungsi x. Selepas tu kita kena kamirkan fungsi y dan kamirkan fungsi x serentak. Okey, kita tengok satu soalan. Contohnya, jenis soalan selesaikan masalah nilai awal berikut. Okey, step pertama untuk nak selesaikan soalan ini adalah kita kena asingkan antara y dengan x. Okey, biasanya y ini kita akan pindah ke depan dan x ini kita pindah ke belakang. Okey, kalau nak senang faham, y akan pergi sebelah kiri dan x akan berada di sebelah kanan. Okey, so untuk soalan ini y daripada sini kita pindah pergi sebelah sini. Bila pindah, y adalah hasil darab, pindah pergi sebelah sini akan jadi hasil bahagi. So y turun sini akan jadi hasil bahagi. Pada masa yang sama, dx pergi sebelah sini akan jadi hasil darab dan x-nya kekal di sini. So step pertama kita dah asingkan antara x dengan y. Okey, kalau yang ni lagi nak nampak senang, kita tulis dalam bentuk ini. So kita dah asingkan. Okey, sekarang kita nampak 1 per y dy dengan x dx. Okey, sekarang kita perlu kamirkan kedua-duanya serentak. Bila kita kamirkan 1 per y, kita akan dapat ln y. Okey, dan kita kamirkan x, kita akan dapat x kuasa 2 per 2. Lepas tu, hasil kamiran, kalau kita tak ada limit means, kita biasanya akan tulis tambah c. Ini sahaja, dah kita dah selesaikan. So, kita dah kamirkan kedua-duanya. Kita akan dapat jawapan ln y, x kuasa 2 per 2 tambah c. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, b sama dengan dy dx sama dengan y per x. Okey, seperti saya ajar sebelum ni, kita perlu asingkan antara y dengan x. Maka y daripada sini akan pergi sebelah sini. Bila pergi sebelah sini, dia akan jadi hasil bahagi. Pada masa yang sama, dx daripada sini akan pergi sebelah kanan. Bila pergi sebelah kanan, okay, yang ni kita jadikan 1 per x. So, dx daripada hasil bahagi pergi sini akan jadi hasil darab. So, dx. Okay, yang ini kita boleh kamirkan sama seperti yang contoh tadi. Bila kita kamirkan 1 per y, kita akan dapat ln y. Kamirkan 1 per x, kita akan dapat ln x tambah c. Okay, itu sahaja untuk b. Manakala c, kita tengok, kita tambah sikit soalan. Dy dx sama dengan negatif y per x pada y 1 sama dengan 1. Maksudnya untuk soalan ini dia bagi kamu nilai untuk x dengan y. Okey, bila ada dalam bentuk macam ni, ini bermaksud apabila x sama dengan 1, y adalah 1. Cara membaca dalam bentuk yang ni. Okey, so kita buat penyelesaian sama seperti sebelah sini. Step pertama kita asingkan. Kita boleh tinggalkan negatif ni untuk x ataupun y. Okey, kalau kita nak letak untuk y means dia akan berpindah sama-sama dengan y. Kalau kita nak letak untuk x means dia akan tinggal di sini jadi negatif 1 per x. Okey, dalam soalan ni saya tinggalkan untuk x lah. So, bila kita asingkan dia akan jadi 1 per y dy sama dengan negatif 1 per x dx. Okey, so kita kamirkan serentak, kita akan dapat ln y sama dengan negatif ln x
tambah C. Okey, sebabkan kita dah dapat limit, kita boleh mencari jawapan untuk C. Okey, kita mencari jawapan untuk untuk C, kita gantikan X1, Y1. Maka ln 1 sama dengan negatif ln 1 tambah C. Kalau kita masukkan dalam kalkulator ln 1, kita akan dapat jawapan kosong. Okey, so maksudnya sini adalah kosong sama dengan negatif kosong tambah C. Bermaksud C sama dengan kosong. So, in conclusion, jawapan akhir dia adalah ln Y sama dengan negatif ln X. Kita tengok contoh seterusnya. dy dx sama dengan X per Y. Dan apabila, pada Y 2, 1. Seperti saya bagi tahu tadi, ini akan dianggap sebagai X. Ini adalah nilai Y. Kita selesaikan yang ini dulu. So, step pertama kita kena asingkan. Bila asingkan, Y daripada hasil bahagi pergi sebelah kiri means dia akan jadi hasil darab. Manakala X kekal di sini, dx daripada hasil bahagi pergi sini akan jadi hasil darab. Bila kita kamirkan yang ini, kita akan dapat Y kuasa 2 per 2 sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah C. Okey, untuk soalan ini kita boleh mencari jawapan untuk C. So, untuk nak dapatkan jawapan untuk C, kita gantikan X dengan Y. Okey, apabila kita gantikan Y dengan 1 dan X dengan 2, maka kita akan dapat sini 1 per 2 sama dengan 2 kuasa 2, 4 per 2, 4 per 2, 4 bahagi 2 akan dapat 2. Okey, kita tinggalkan C di sebelah sini, kita pindah setengah tolak 2, maka kita akan dapat jawapan. Kita akan dapat jawapan negatif 3 per 2 sama dengan C. Okey, so kita tulis semula kita punya kamiran ini. So, conclusion kita adalah Y kuasa 2 per 2 sama dengan X kuasa 2 per 2 tolak 3 per 2. Okey, kita tengok contoh terakhir. dy per dx sama dengan X tolak 4 Y tambah 5. Okey, dalam soalan ini dia dah letak dalam kurungan. So, tak ada masalah. Kita just asingkan. Bawa sekali X tolak 4 ataupun Y tambah 5. So, macam biasa kita tinggalkan X di sini. Y kita pindahkan. Bila pindah, dia akan jadi 1 per Y tambah 5 sama dengan X tolak 4 dx. Okey, ini dy. Kita terlupa tulis. Okey, so bila kita kamirkan 1 per Y tambah 5, kita akan dapat ln Y tambah 5 sama dengan X kuasa 2 per 2 tolak 4X tambah C. Okey, itu sahaja untuk subtopik pertama. Terima kasih.